يا الله 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 صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين يا الله يا لطيف 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumahnya sembahyang fardu maghrib berjamaah. Ada setengah manusia dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib duduk kat kedai makan. Maghrib duduk kat Plaza Ion kat sebelah. Maghrib duduk kat kedai mamak lagi. Maghrib masih jual burger lagi. Dia tak sibukkan dengan Allah, dia sibuk dengan hal-hal keduniaan.
Dalam sepotong hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Sebab dunia lah suami isteri bergaduh, sebab dunia lah AJK masjid bergaduh, sebab dunia lah manusia-manusia dia lalai dengan Allah, dia jauh dengan Allah. Ingatlah sepotong hadis lagi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dunia akhir zaman makin dekat, dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah, makin dekat dengan kiamat, akan dicabut paku-paku bumi. Apa itu paku-paku bumi? Iaitu kata ulama-ulama tafsir, paku-paku bumi itu adalah ulama-ulama akhirat. Apabila dunia makin dekat dengan kiamat, Allah cabut paku bumi, Allah ambil ulama-ulama akhirat, Allah ambil ilmu-ilmu yang berada di bumi, iaitu diwafatkan ulama-ulama akhirat. Apabila ulama-ulama akhirat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, mereka di dalam kesesatan, mereka di dalam kelalaian, mereka lupakan Allah, mereka sibuk dengan hiburan-hiburan mereka, mereka sibuk dengan keduniaan mereka, mereka lupakan Allah, mereka jauh dengan Allah. Padahal mereka makin lama makin dekat dengan kematian, makin lama makin dekat dengan kematian. Kubur kata marilah sini, rumah kata pergilah engkau daripada rumah engkau, pergilah engkau. Malaikat maut pun tunggu masa untuk datang bertemu dengan kita. Dalam sepotong hadis menyebutkan daripada Imam Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jatuh satu daun, daun itu berada di pokok tubak. Setiap manusia itu, setiap makhluk Allah itu namanya berada di daun-daun pokok tubak. Apabila namanya daun itu gugur daripada pokok tubak, maka malaikat maut akan ambil daun itu. Dia akan cari siapakah orang yang aku nak ambil nyawa pada hari itu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita kumpul amal-amal soleh kita, sebab kita makin lama makin tua, makin lama dekat dengan mati. Rambut daripada hitam dah diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigi yang penuh dah dicabut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tulang-tulang sendi kita kuat, sekarang tulang-tulang dah tak kuat. Dulu mata kita kuat, mata kita boleh tengok pandangan dengan tidak rabun. Sekarang Allah sudah mengambil tentang kenikmatan yang berada di tubuh kita, di jasad kita. Sama-sama kita muhasabah, kita ingatkan Allah, sama-sama kita ingatkan tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita akan mati, tuan-tuan. Ingatlah bini kita yang tidur dengan kita puluhan tahun, belasan tahun, bila kita mati, kita tinggal di dalam kubur, dia tak ikut kita. Dia duduk dekat dunia, kita tinggal di alam barzakh, di dalam kubur seorang diri. Yang selamat di dalam kubur ni bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia ada tiga benda. Ni hadis ni sahih. Mana-mana ulama, mana-mana ustaz selalu cerita buat hadis ni. Apabila meninggalnya ada anak Adam, terputus segala amalan-amalan mereka. Yang boleh tolong mereka di dalam kubur, pertama waladun solehun, anak yang soleh. Satu pendapat mengatakan berlaku pada zaman Aulia. Seorang pemuda yang sudah meninggal dunia, dia tinggal di alam barzakh, tempat yang cukup cilaka, iaitu sijin, tempat yang cilaka. Pada satu hari ulama ni, seorang ahli sufi, dia bermimpi pemuda ini ditempatkan tempat yang cukup cilaka. Hari yang kedua, ulama ni, wali Allah ni, dia bermimpi hari yang kedua. Dia bertanya dengan pemuda ini, wahai pemuda, hari yang pertama aku bermimpi engkau di tempat yang cilaka, iaitu negeri yang bernama Sijin, tempat yang cilaka. Kenapa hari ini engkau ditempatkan tempat yang bahagia, iaitu Illiyin, negeri yang bahagia? Kata pemuda itu, pada satu hari ada hamba Allah lalu di tanah kuburku. Dia lalu di tanah kuburku, dia membaca surah Ikhlas, dia hadiahkan kepada aku. Inilah kelebihan siapa yang beramal dengan ayat-ayat Allah. Siapa yang beramal dengan ayat-ayat Allah, dan dia ada anak-anak yang soleh dan zuriat-zuriat yang soleh. Ingatlah kita ni, tuan-tuan, semua akan mati. Kalau kita ada waladun solehun, anak yang soleh, kita cukup beruntung. Satu pendapat lagi daripada hadis daripada Abu Hurairah, apabila meninggalnya ada anak Adam, orang yang mati ni dia memang sedang menunggu kedatangan dan amalan-amalan kebajikan kepada yang hidup. Dia sedang tunggu mana amalan-amalan baik. Adakah ahli keluarga ke yang hidup dia tidak menghadiahkan untuk aku?
dia sedang menunggu. Ini bukan cerita dongeng. Sebab itu kalau pergi di tanah perkuburan, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Kita ni semua pasti mati. Yang cepat mati yang sandar dinding, paling cepat matinya. Jangan takut mati ya, tuan-tuan. Memang kita ni calon-calon jadi jenazah. Orang mandikan kita, nanti orang kapankan kita, orang masukkan kita ke dalam keranda, orang pikul kita, orang letakkan kita dalam kubur. Kita duduk dalam tu bukan duduk-duduk saja. Kalau kita ada 3 benda, waladun solehun, anak yang soleh. Kalau kita ada sedekatan wa jariyah, sedekah jariah, kita banyak tolong orang. Kita banyak bersedekah pada jalan Allah, kita beruntunglah di dalam kubur. Yang ketiga, kalau kita ada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan susah pun nak buat baik, tuan-tuan. Sekarang ni dah moden, ada grup-grup WhatsApp, ada WhatsApp personal, ada WhatsApp grup, ada jalan-jalan kebaikan, ada cerita-cerita kebaikan, cerita-cerita tentang kuliah-kuliah agama, kita forwardkan dekat orang. Orang nak ikut tak nak ikut itu bukan kerja kita, tuan-tuan. Sampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sampaikan benda-benda kebaikan kepada orang lain, kita sampaikan dah 1 pahala. Orang tu buat 2 pahala. Bila orang tu dia beramal sampai kita mati, ini dikatakan ilmu yang bermanfaat, mengalir di dalam kubur. Baiklah tuan-tuan, malam ni tazkirah kita, malam ini adalah pengajian kita adalah kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dia ulama tersohor di negeri Fatani. Dia mengaji di Fatani, berlaku peperangan di Siam. Bila berlaku peperangan di Siam, dia hijrah ke negeri Aceh. Bila hijrah ke negeri Aceh, dia hijrah 2 tahun. Lepas tu dia hijrah ke Makkatul Mukarramah. Dia menuntut ilmu di Mekah. Belajar di Mekah, belajar dan menyampaikan ilmu, dan dia menuntut ilmu, tak sempat nak bernikah sebab sibuknya dia dengan urusan-urusan Allah. Tapi tuan-tuan kena ingat, apabila kita dekat dengan Allah, kita ikut hukum-hukum Allah. Dalam satu hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu dekat dengan Allah, apabila kamu hampir dengan Allah, apabila kamu ikut Islam sebenar-benarnya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, kafah keseluruhannya. Nanti ada orang yang terdekat, ahli keluarga kamu, yang membenci kepada kamu. Ingatlah tuan-tuan. Tuan-tuan lupa siapa Abu Jahal. Abu Jahal ni bukan orang lain, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang hampir dengan Nabi. Satu pendapat mengatakan dia pernah ambil kepala Nabi, dia tonyoh di padang pasir. Tapi Nabi tak marah. Nabi doa minta dengan Allah, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah taufik hidayah kepada bapa saudaraku. Tapi Allah tidak masih membuka lagi hati Abu Jahal, tuan-tuan. Sebab itu kita ni, orang buat jahat dengan kita, tak kira lah siapa sekalipun, bini kita, anak kita, ahli keluarga kita, orang kampung ke, jiran-jiran ke, dia buat tak baik dengan kita, jangan kita balas tentang kejahatan mereka kepada kita. Kita doakan kebaikan ke atas mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah mereka taufik dan hidayah. Ahli Korea kami, ya Allah, rumah dekat dengan masjid, rumah kaya-kaya, ya Allah, kereta mahal-mahal, ya Allah, mereka banyak kenikmatan yang kau berikan ke atas mereka, ya Allah. Mereka lawan Engkau, ya Allah. Wahai Allah, Engkau doa, ya wahai Allah, bukakanlah hati mereka, ya Allah, bukakanlah hati mereka, ya Allah, agar mereka datang ke rumah Engkau semayang fardu, ya Allah, semayang berjemaah, ya Allah. Dulu masa Covid melanda bumi, melanda dunia, masing-masing tak boleh nak datang masjid. Wahai Allah, masjid tutup, masjid kunci. Kami mengadu dengan Engkau, wahai Allah, agar rumah Engkau dibuka. Bila rumah Engkau buka, wahai Allah, mereka engkar juga, ya Allah, mereka tak mau datang juga, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bukakanlah hati-hati mereka, ya Allah. Minta dengan Allah. Tuan-tuan ingat, nanti satu hari, satu masa, satu tahun, dalam masa tahun bagian-bagian akan sampai satu masa Covid yang akan melanda di bumi, akan hebat lagi, akan turun di bumi. Apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka Allah dah bagi balak dan wabak, mereka masih tak sedar, tuan-tuan. Mereka masih lalai lagi. Tuan-tuan tengok sendiri, dekat masjid, dekat surau, orang pakai mask, tapi di padang bola orang tak pakai mask. Di padang bola orang berimpit-rimpit, tak ada siapa pun nak marah, tuan-tuan.
Tapi di masjid kalau tak pakai mask, AJK halau. Hang balik, hang tak pakai mask, hang balik. Kan? Tapi tengok tuan-tuan, ingatlah, ni tanda-tanda yaumul qiyamah, makin lama makin dekat. Makin lama makin dapat. Makin lama makin dekat. Seolah-olahnya di masjid ni binatang Covid, minah Covid, atok Covid berada di masjid. Tuan-tuan, ingat binatang Covid ni adalah makhluk Allah. Dia berzikir, ya Allah, 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 ya Allah. Dia berzikir, kan? Atas perintah Allah, atas kehendak Allah, Allah bagi tahu, wahai hamba-Ku, wahai virus Covid, engkau pergi serang di kampung tu, engkau pergi serang orang tu. Dia ada dua kaedah. Satu pendapat mengatakan apabila orang tu dapat penyakit, orang tu dapat virus Covid, dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu lagi, dia adalah hamba Allah. Allah bagi balak dan wabak sebagai peringatan ke atasnya. Tuan-tuan, lepas tu bila dapat penyakit, kena sebut alhamdulillah. Bila Allah bagi penyakit, itu tanda Allah sayangkan hamba-Nya. Sama juga bila Allah uji kita, itu tanda Allah sayangkan kita. Allah nak naikkan derajat kita, derajat iman kita. Tuan-tuan, untuk buka dalam hadis, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khairu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca sekali, Allah naikkan dia satu derajat. Dalam satu pendapat mengatakan satu derajat adalah dia punya jaraknya 7 petala langit, 7 petala bumi. Baca lah, ya, tak ada rokok. Siapa isap rokok tu kalau boleh berhenti, tuan-tuan. Ingat, kadang AJK mesti isap rokok selamba depan ni. Depan aku kalau isap rokok, memang aku tampung main. Ingat tuan-tuan, rokok ni walaupun dia makruh, tapi dia akhlak, dia adab, tuan-tuan. Kita AJK masjid, jangan nak tunjukkan depan orang kita ni hebat, isap rokok. Isap depan tangga, isap tepi sana selamba. Tuan-tuan tengok di gereja. Di gereja ni orang yang menguruskan gereja, dia tak isap rokok di depan gereja, tuan-tuan. Tak isap rokok dalam gereja, tak isap rokok tepi-tepi pintu gereja, tuan-tuan. Walaupun dia makruh tapi dia akhlak, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang imam berisap rokok, hati-hati lah, kalau boleh berhenti lah. Dia bau jamban, tuan-tuan, ya. Dah lah, memanglah dia makruh, tapi dalam semayang dia boleh jatuh haram apabila mengganggu orang solat. Bila dia busuk, mengganggu orang solat, maka haram. Haram ni semayang sah tapi haram. Ingat tu, tuan-tuan, ya. Itu yang mereka balik kadang-kadang akhirat, mereka tanya dengan Allah. Mereka mendakwa Allah, ya Allah, mana ibadah kami? Mana semayang kami? Apa kata Allah? Semayang kau memanglah sah, tapi pahalanya tak ada. Kau semayang, kau tidak menjaga tentang pantang larangnya, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul kitab Al-Fatihah. Bagus Ustaz, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, kitab semua sebut kalam bismillah. Siapa hidup nak berkat, hidup nak selamat, jangan tinggal menyebut kalam Allah. Allah jaga dia. Sama juga ayat kursi. Siapa beramal ayat kursi, masuk dalam rumah ni dijauh daripada kemiskinan. Siapa keluar rumah baca ayat kursi, dia selamat dalam perjalanan. Ni kelebihan ayat kursi. Siapa baca setiap lepas sembahyang fardu, hadis sahih. Mana tempat orang ni? Tempat dia dalam syurga, kata Nabi. Ni Nabi beritahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, utusan Allah. Rasulullah ni tuan-tuan, wajahnya seperti bulan purnama, cantik wajah. Lawa Rasulullah ni, tuan-tuan, ya. Di antara nabi-nabi dan rasul-rasul berada dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu siapa sebut sallallahu ala Muhammad, paling pendek, ya. Kalau nak selawat Al-Fatih boleh, selawat Tijriyah boleh, selawat Badawi boleh, selawat Azamiyah boleh, ya. Selawat Ibrahim boleh, dia banyak selawat.
Siapa sebut sekali ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut 10 kali daripada pagi sampai malam. Orang ni wajib syafaat. Kalau 10 kali, tuan-tuan. Fikir ya. Bukan susah pun, tuan-tuan. Duduk situ, lepas tu datang surau, datang masjid kena awal. Ni tak ada terhege-hege, duduk tepi sana, isap rokok dulu. Tuan-tuan, kita nak pulun ibadah masa kat masjid. Dekat rumah tak boleh nak ibadah Ibadah kat rumah cucu kacau, ibadah kat rumah bini kacau, tuan-tuan. Dekat masjid tak pernah ada orang kacau. Siapa pun tak kacau, tuan-tuan. Ya? Ada tak ada kalau dekat masjid orang kacau pun handphone, tuan-tuan. Ya? Beribadahlah, kumpullah amal soleh. Kumpullah amal soleh sebelum kita mati, tuan-tuan. Ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ni kitab kuning, tuan-tuan. Kitab ni tak ada baris. Ya, apa itu pentingnya belajar nahwu saraf. Bila dia penting belajar nahwu saraf, dia boleh baca kitab yang tak ada baris. Sebab itu ayat Allah ni dia tak boleh diubahkan ayat dia punya baris. Tak boleh diubahkan huruf dia. Bila diubah dengan sengajanya boleh jatuh kafir. Tuan-tuan. Ya, apa itu pentingnya belajar bahasa Arab. Ni tak ada tahu ene, ente, unte, kude, kurma. Itu ya, tuan-tuan. Halal, haram. Itu ya, tuan-tuan. Ya. Nah, belajar bahasa Arab. Bila dia mahir bahasa Arab, nanti dia semayang, dia datang fil. Tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, selain Allah tak besar. Bini tak besar, duit tak besar, manusia tak besar, makhluk tak besar, binatang tak besar, kedai tak besar, Allah saja besar. Itu yang dia datang dari sembahyang, dia datang kesedapan, datang kenikmatan. Tuan-tuan, ya. Nak dapat bukan senang, kena banyak mujahadah, kena banyak susah payah. Tuan-tuan. Ya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah. Muhimmah ni apa makna dia? Muhimmah dia cakap Arab. Muhimmah maknanya bersemangat. Bersemangat. Bersemangat tak mengaji? Tak semangat. Ngaji sanda-sanda semangat apa? Semangat apa? Ini tak semangat. Ini daripada dekat rumah tak ada buat apa, biar aku datang masjid, boleh sanda-sanda. Tapi mari masjid kena bantai pula dengan ustaz. Orang dulu mengaji bersemangat. Sebab apa? Dia nak dapat apa? Nak dapat mati dalam husnul khatimah. Sebab itu buat kerja agama kena sungguh-sungguh. Itu guru aku pesan. Kalau kau semayang sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, berdakwah sungguh-sungguh, jangan main-main. Sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh. Tuan-tuan tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdakwah menyampaikan Islam, orang kata Muhammad ahli sihir, Muhammad itu gila, sampaikan Islam. Dia pergi, dia berjalan menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Orang ambil batu, orang baling batu, orang ambil tai unta, orang baling tai unta, orang tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Tapi Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Kita tuan-tuan mari masjid kasut hilang. Baru pertama kali datang majlis ilmu, kasut pula hilang. Maki ya, tuan-tuan. Ini tak mau datang masjid ni, mari-mari kasut hilang. Memang orang masjid kaki pencuri. Maki orang, tuan-tuan. Kita kena banyak mujahadah, mulut ni kena banyak sebut kalam-kalam Allah. Bila kita melatihkan mulut kita menyebut kalam-kalam Allah, setiap satu benda berlaku, benda yang berlaku itu kita balik kepada Allah. Orang yang arif billah. Tahu arif billah? Orang yang arif billah ni bin Allah, semuanya dia balik kepada Allah. Macam aku datang sini, bukan kereta yang menyampaikan, Allah yang menyampaikan. Macam aku ceramah sini, bukan duit yang boleh menyenangkan, Allah yang menyenangkan. Tengok, belum habis ceramah dah bagi duit lah. Habis ceramah lah baru bagi duit, tuan-tuan. Nanti bila sebelum ceramah bagi duit, nanti aku bertuhankan duit. Dengar ni Tok Siap, faham? Ya, atau Tok Siap bagi duit nak balik dulu ke apa? Ya. Lepas habis ceramah baru bagi, tuan-tuan. Ya. Ingat, duit bukan menyenangkan, Allah yang menyenangkan, Allah yang menyusahkan.
Siapa beriktikad duit itu menyenangkan, duit itu menyusahkan, mati tak boleh sebut Allah. Tuan buka dalam kitab Durratun Nasihin, ada tawakal, ada 4 benda. Pertama, mereka bertawakal kepada usaha ikhtiar dia. Ada sijil, hidup aku senang. Anak aku belajar universiti, nanti senang hidup dia. Anak aku ada sijil, senang hidup dia. Ini yang mereka bertawakal, bertuhankan sijil, bertuhankan usaha ikhtiar dia. Yang kedua, dia bertuhankan manusia. Dia bertawakal kepada manusia. Selagi mak hang hidup, senang kita. Selagi bapa hang hidup, senang kita. Selagi YB ini dia merentah negeri kita, kampung kita aman, sebab YB ni bagus. Ingat tu, tuan-tuan. Ya, jangan silap sikit dia lari akidah. Lari akidah habis tuan-tuan. Ya, itu perbanyak baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ada roadblock, polis tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Polis kata jalanlah, mana gila ni. Kalam Allah ni memang luar biasa tuan. Ni madrasah kami pukul 4 pagi budak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami zikir bukan macam tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam orang nak mati zikir sungguh-sungguh, goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua goyang tuan-tuan. Orang dengar, orang bukan Islam dia dengar la ilaha, la ilaha, Lailah, marilah. Tuan-tuan tak je, tuan-tuan amal. Siapa buat perkara luar biasa, Allah bagi perkara luar biasa. Nak jadi orang luar biasa, kena buat perkara luar biasa lah tuan-tuan. Tapi kena ingat, ujian dia luar biasa. Tuan-tuan tengok Imam Malik masuk penjara sampaikan Islam. Imam Abu Hanifah masuk penjara sampaikan Islam. Imam Asy-Syafi'i masuk penjara sampaikan Islam. Hasan Al-Basri kepala dah letak dekat tempat pancung sampaikan Islam. Tuan-tuan, sampaikan Islam ni tuan-tuan, kita sampaikan Islam dapat al-fulusi, dapat duit. Pasal tu orang sekarang berebut-rebut nak jadi penceramah tuan-tuan. Dia tak rasa lagi masuk penjara, dia tahu tuan-tuan. Dia tak rasa lagi orang marah, orang maki dia tuan-tuan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tahan di tengah jalan, orang nak bunuh Nabi, sampaikan Islam tuan-tuan. Zikir sungguh-sungguh, semayang sungguh-sungguh tuan-tuan, berwuduk sungguh-sungguh, semua sungguh-sungguh tuan-tuan. Itu Rasulullah lebih sayang dengan umat dia, sebab Rasulullah tahu umatnya ibadat malas. Rasulullah sarankan kita agar kita ni ikut sunnah dia. Bila kita ikut sunnah dia, amalan kita digandakan. Rasulullah suruh pakai serban, ulama suruh kita pakai serban. Masa kita hidup, tengok dalam ni pakai serban berapa orang? Tak ada, busuk punya orang. Masjid punya besar, seorang pun tak pakai serban. Jangan nak pakai serban tunggu jadi ustaz, salah. Jangan nak sampaikan tentang hukum Allah tunggu nak jadi ustaz baru sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah kamu walau satu ayat. Nampak kemungkaran, sampaikan. Orang dah azan, bagi tahu budak jual burger, Syekh, orang azan dah, tutup kedai burger saat hang datang semayang. Burger hang ni Allah yang bagi, nanti Allah marah, Allah terbakarkan burger hang baru hang tahu. Cakap berani AJK masjid mana ni? Tuan-tuan, aku cakap aku buat tuan-tuan. Lepas tu kita kena buat tuan-tuan. Nak pakai sunnah Nabi masa hidup, nanti dah mati terputus segala amalan. Tu dalam hadis tu ada dalam kitab ni tuan-tuan, terputus segala amalan tuan-tuan. Tak boleh ikat, letak sini, letak sini kain ni, letak sini, ada hadis. Terpulang letak kanan letak kiri, tapi aulanya di kanan tuan-tuan. Apa kelebihan dia? Bila berlaku di dalam solat, ingus keluar boleh lap. Kalau kain tak ada, nak lap kat siapa? Takkan nak lap dekat Pak Bila sebelah. Bila ingus keluar, jangan hembus-hembus. Boleh lap tuan-tuan. Ini kelebihannya, ada kain rida tuan-tuan. Kalau berlaku dekat luar, tengok perempuan ada buka aurat, kain rida ni boleh tutupkan kepala dia.
Wahai syekh, wahai wanita, ni ada kain ni tutup kepala hang. Satu aurat hang tunjuk, satu rambut akan dihumban ke dalam api neraka Allah 70 tahun. Hang tak takut ke azab Allah? Bagi tahu dengan dia. Kalau keluar rumah dia sanggup pakai emas, takut kena saman 1,000. Tapi dia tak takut apabila dia buka aurat dia kena saman dengan Allah. Entah, Allah ni tak saman-saman. Allah ni kalau hang salah, hang tak bertaubat kepada aku, masuk dalam api neraka jahanam. Entah, Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu muhimmah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan. Tiap-tiap perempuan. Betul, perempuan kena mengaji kita ni. Orang perempuan kena mengaji, orang lelaki kena mengaji. InsyaAllah tuan-tuan, kita mengaji sini dah lama. Aku akan usaha cari kitab ni. Nanti tuan-tuan boleh bawa duit nanti bulan depan. Satu ni dia punya satu naskah RM10 ya, tuan-tuan. Mahal lagi rokok Dunhill, tuan-tuan, RM10 ya. Nanti aku bawa, tuan-tuan bawa duit siap-siap, Sampai yang inilah, yang itulah bila ada kitab itu sebenarnya kita bertalaki, kita berkitab, tuan-tuan. Apa kelebihan dia? Nanti kita balik, kita boleh mutalaah. Sebab itu menuntut ilmu ni dia ada muhimmah, dia ada 7 mim, dia ada mutawilah, ada mujahadah, ada muzakarah, dia ada musyawarah, dia ada 7 mim, tuan-tuan. Termasuklah muhimmah ni. Inilah ahli penuntut ilmu. Nak rehat bila? Nak cuti bila? Bila kita mati. Mati rehat tuan-tuan tengok di Indonesia gempa bumi, gunung berapi, hilang kampung, ditutup oleh tanah, oleh api, oleh gunung punya serpihan gunung berapi, hilang, tuan-tuan. Bila dalam hadis sebut, bila dunia makin dekat dengan kiamat, dia bumi ni dia bergoncang. Tuan buka dalam hadis yang Ummul Mukminin bertemu dengan Rasulullah, ditanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah membuatkan bumi ini bergoncang?" Kata Rasulullah, "Salah 3 benda umatku. Pertamanya apabila ramai wanita-wanita jadi penari." Sekarang ramai wanita jadi penari, walaupun tak ada dalam TV, dalam TikTok. Dalam TikTok, ambil telefon, letak je ni kan. Letak je ni. Bini AJK Mesir tu. Itu suami kat belakang tengok buat apa bini aku ni? Dia bukan nak buat apa, dia tengok, buat apa bini aku ni? Dia masalah dia sebab dia masuk dalam media sosial. Itu yang masalah dia. Kalau hang nak TikTok depan suami hang, tak masalah. TikTok telanjang pun tak apa. Telanjang TikTok depan suami, tak masalah, tak ada haram pun, tuan-tuan. Sebab jatuh haram tu bila masuk dalam media sosial. Tengok orang tengok satu dunia. Diorang ni bukan nak apa pun, nak cari view, nak tengok berapa banyak orang like, tuan-tuan. Ingatlah, kalau jika benda ni benda akhirat, Allahu Rabbi, banyak pahala kita. Tapi kalau benda-benda tentang keduniaan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu yang paling kita takut, tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, ni akhir zaman. Tengok sekarang akhir zaman, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan TikToknya, tuan-tuan. Tak masalah benda ni, hal-hal keduniaan kita buat pada jalan-jalan akhirat, tak ada masalah, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan, yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, yang sudah bernikah. Bila tuan-tuan sudah bernikah, tuan-tuan ada bini, dalam Al-Quran apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Pelihara, ayang, jangan buat ni benda ni haram. Ayang jangan lawan abang, berdosa. Dekat dunia memanglah ayang boleh tengking abang. Abang nak tengking ayang, abang tak berani, abang takut ayang. Suami takut bini, tapi ke akhirat ayang susah. Orang buka dalam kitab Durratun Nasihin, hadis ni dinukilkan daripada Imam Bukhari, diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi Isra wal Mi'raj. Di antara wanita-wanita
yang berkepala anjing dan berkepala balik baya babi di dalam api neraka Allah. Mereka masih hidup dekat dunia suka maki suami, suka tengking suami. Ingat tu orang perempuan belakang tabir dengar ni, ya. Jangan lawan suami kamu, jangan sakitkan hati suami kamu. Dalam kitab mana disebut? Tafsirat muka surat 6. Iaitu 10 kelompok, 10 golongan yang dia semayang Allah tak terima. Yang pertama bagi wanita-wanita yang menyakiti hati suaminya. Semayangnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, semua semayang sunatnya, puasa sunatnya Allah tak terima. Sebab apa? Dia derhaka dengan suaminya. Allah tak terima. Ya. Lepas tu suami ni kalau sayang dengan isteri, suruh isteri belajar. Kalau tak boleh isteri tu belajar, ada ni dalam tafsir muka surat ni kat bawah ni, ya. Dia tulis sini. Wajib lelaki dan perempuan menuntut ilmu. Apabila suami itu tak boleh mengajar, suami itu wajib mencari guru kepada isterinya. Jika suami itu tidak mencari guru yang wajib ilmu fardu ain ke atas anak isterinya, isteri itu boleh keluar rumah menuntut ilmu fardu ain. Boleh. Ni bab menuntut ilmu fardu ain ni dia wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Satu lagi hadis apa? Talibul ilmi talibur rahmah. Penuntut ilmu penuntut rahmat. Entah, tuan-tuan datang ni ke masjid ni walaupun tak larat tuan, ngaji tak larat Tuan-tuan tahu apa kelebihan ni? Satu pendapat mengatakan 1 jam, satu pendapat mengatakan 1 saat. Duduk 1 saat dalam majlis ilmu, Allah bagi pahala dia seperti dia beribadah semayang sunat 1000 rakaat. Satu pendapat mengatakan 1000 tahun. Itu bila kita nak mati, farji'na na'mal salihah. Surah As-Sajdah. Inna muqinun. Oh, kena jadi jenazah dah masuk dalam liang lahat dah. Ya Allah, balikkan kami ke dunia. Kami nak beramal soleh. Kami dah yakin. Kami nak semayang berjamaah. Kami nak sedekah. Kami ingin berbakti kepada mak dan ayah. Kami ingin tolong suami kami. Kami ingin tolong isteri kami. Kami mau berbaik-baik dengan jiran. Kata malaikat, la, dah tak boleh dah, engkau dah tinggal di alam barzah. Di dalam kubur adalah tempat peperiksaan. Itu yang malaikat tanya. Masuk je dalam kubur, malaikat tanya tentang tauhid. Ta, waw, ha, ya, dal. Ta adalah takwa, ya. Tu tauhid. Malaikat tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Kami sembah Allah. Kata malaikat, kadzib, engkau pendusta, engkau penipu. Jika benarlah engkau bertuhankan Allah itu Tuhan kamu, kenapa engkau menduakan Tuhan kamu? Tanya. Kenapa engkau menduakan Tuhan engkau? Kenapa engkau bertuhankan harta? Kenapa engkau bertuhankan manusia? Allah tanya. Itu yang bab tawakal tadi. Bagu 2. Pertama, mereka bertawakal atas usaha dia. Yang kedua, mereka bertawakal kepada manusia. Yang ketiga, mereka bertawakal kepada siapa? Kepada siapa? Kepada harta dia, ya. Yang sebenar-benar bertawakal ialah bertawakal kepada Allah. Ni yang dikata minallah, billah, orang yang arif billah, tuan, sebenar-benar kepada Allah, ya. Sikit lagi berhenti tuan, ya. Sabar. Tak baca dalam sebagainya tuan, ya. Yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Dia buat kerja menjadi derhaka ke atas suaminya, menyinggung, sakit ke hati suaminya, tengking suaminya, suka fitnah suaminya, suka buruk sangka suaminya. Kadang telefon suami bunyi ting 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 ting. Siapa?
Ada perempuan lain ke? Padahal yang WhatsApp ni imam masjid, tuan-tuan. Suka buruk sangka dengan suaminya. Ingatlah, orang yang suka buruk sangka ni dosa besar, bukan dosa kecil, tuan-tuan. Maka wajib atas segala perempuan yang tersebut itu belajar. Wajib belajar. Berapa ramai perempuan tak belajar ilmu fardu ain? Berapa ramai perempuan tak tahu tentang bab ketuhanan? Berapa ramai perempuan tak tahu tentang ilmu fikih? Berapa ramai perempuan tak tahu bab tentang ilmu tasawuf? Berapa ramai? Tuan-tuan, kalau ilmu masak mereka tahu, ilmu TikTok dia tahu, ilmu IG dia tahu, ilmu Facebook dia tahu, tapi ilmu fardu ain dia tak tahu. Tuan-tuan, berapa ramai? Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Benarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam jurang api neraka 50 wanita, seorang lelaki sahaja dalam api neraka Allah. Ni Nabi bagi tahu. Wallahu alam. Cukup ya. Berhenti kan? Berhenti, memang tak suka mengaji pun. Cukup berhenti. Berhenti kata koi. Cakaplah berhenti kata koi. Tak dengar. Terus, kita ambil lagi dalam 10 minit ya. Dalam 10 minit atau boleh 5-6 minit, tuan-tuan ya. Segala perempuan yang tersebut itu maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajarlah ilmu fardu ain, ilmu tauhid, aqidatul iman, kena mengaji bab tentang sifat 20-nya, sifat yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya, sifat maknawiyahnya, salbiyahnya, semua kena mengaji ya. Asma wa sifatnya dia kena mengaji. Sifat 20 yang wajib tu dia kena hafal, dia kena tahu. Wujud qidam baqa muhalafatuhu lil hawadith qiyamahu ta'ala bi nafsi wa hadaniyat qudrah irada ilmu hayat, sampai habis dia kena mengaji, dia kena belajar, dia kena hafal dan dia kena tahu. Ngaji. Tu balik rumah tu suami kena tanya bini, yang sifat 20 ayang ingat ke? Sifat 20 mana satu sifat 20 Cuba baby baca dulu, baby baca dulu. Panggil suami baby marah panggil babi tengah sayang baby baby minta baby duit, nak beli cincin, baby tak bagi, bob marah ingat tu tuan-tuan binatang balik bayar ni ya, walaupun dia najis mukhalladah, dia adalah haram mutlak. Binatang balik bayar ni, babi ni, dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih kepada Allah. Makhluk Allah ni semua berzikir. Dah buka dalam hadis. Dalam satu pendapat mengatakan, tak tahu, wallahu alam, pendapat ni sahih ke pendapat ni lemah. Dalam masa 1 saat apabila makhluk Allah ni dia tak menyebutkan Allah, Allah akan mengambil nyawa mereka ya. Tuan-tuan ya, binatang semua, batu, pokok, tuan-tuan ya, lembu, kerbau, kambing, kucing, tuan-tuan ya, cacing ya, ikan, tuan-tuan ya. Kita malas berzikir, tuan-tuan ya, malas nak berzikir. Berzikir ya, tunggu ada upah dengan ayam baru berzikir. Tahlil arwah ya. Cuba orang maklumkan. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, tolong datang ke rumah Ana. Ana jemput hantar semua, antum-antum semua datang rumah Ana, ada tahlil arwah. Tapi nak beritahu ni, malam ni tak ada makan. Orang datang tak? Tengok Bagi makan ni siapa yang kena bagi makan? Bukan tuan rumah. Yang kena bagi makan, tuan-tuan buka dalam kitab Furu'il Masail. Yang kena bagi makan kepada majlis kematian adalah ahli Korea kampung. Kenapa? Waris si mati, keluarga si mati di dalam kesusahan. Mereka di dalam kesusahan, bukan keluarga si mati. Sebenarnya orang kampung ni, mereka kena kolek ya. Mereka yang kena uruskan tentang makan. Tu orang dulu bila ada hal-hal kematian, dia datang rumah orang ni, bawa beras, bawa gula, tuan-tuan ya. Sikit lagi tuan-tuan, betul berhenti lagi 5 minit lagi 5 minit sahaja ya. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu wajib belajar dan mengetahui akan hukumnya. Kena tahu. Tentang darah haid kena mengaji,
tentang semayang. Nanti 24 bulan, 25 bulan, 26 bulan aku berada di Pulau Pinang, aku kupas 3 hari ni bab solat berdiri, angkat tangan, niat tu kosok takrok ta'yin ni macam mana? Allahu Akbar tu Allah yang Maha Besar, alif tu kena sebut macam mana, lam tu macam mana, ra tu kena macam mana. Tuan-tuan ya, di utara ni 3 hari tuan-tuan ya. Dijemput tuan-tuan datang mengaji free of charge, tak ada kena bayar, duduk free ya, masuk jamban pun free, tak kena bayar tuan-tuan. Ada setengah tempat masuk jamban kena bayar 2 kupang tuan-tuan, ni free ya. Nanti keluar masjid dapat lagi minyak kasturi kijang seorang satu tu kena bayar tuan-tuan ya. Kasturi kijang ni tuan-tuan nampak luar biasa ya, tapi dia biasa. Lepas tu kena ada kasturi kijang, sebab dalam hadis sebut Rasulullah dalam pokoknya ada minyak wangi. Salah satu masyhur kata ulama kasturi kijang yang Rasulullah suka pakai. Ni cukup hebat tuan-tuan kasturi kijang ya. Malam tadi, bukan malam tadi, semalam ada orang tanya aku, "Ustaz, tolong datang kedai saya boleh tak?" "Buat apa?" "Saya kedai saya ni buka dah 2 hari tapi orang tak mau mai. Depa kata kedai saya tutup." Aku kata, "Okey lah, baiklah bang, saya ada kuliah, lepas kuliah saya mai." Ya. Itu malam tadi aku datang. Malam tadi pukul 11. Dia jumpa aku, "Ustaz, lepas saya telefon ustaz, kedai ni macam ni Ustaz." Aku cakap apa? "Kalau macam tu abang telefon saya selalu ah." Telefon saya selalu kedai abang macam ni ya. Tapi tuan-tuan kena ingatlah ya. Ya. Kelebihan menyebut kalam-kalam Allah tuan-tuan ya. Nak masuk kedai jangan lupa bila buka kedai baca surah Alam Nashrah, dan jangan lupa pula beramal bismillah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kedai-kedai mamak, dia tak tinggal baca bismillah 786 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Siapa beramal 786 berezeki datang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Kalau beramal bismillah ni 41 kali, contoh tempat tu jin bertendang macam mana, kita masuk lari jin tuan-tuan. Tu aku ceramah hari ni, aku baru balik Terengganu. Tengah-tengah ceramah ni bilik ni ada bilik imam. Tengah ceramah kan, bilik ni automatik buka sendiri, tak buka tutup balik. Tanya anak aku, jin buka bilik, tutup balik. Ada jin ni tepi tu, ada jin tu tepi hang ada jin tu, bukan hang jin, bukan, tepi hang ada jin ya. Jin duk kacau kita mengaji tuan-tuan ya. Dia ketuk-ketuknya punggung tu bangun, buat baca kentut, padahal apa tak kentut ya. Jahat jin tuan-tuan ya. Tapi yang main-main dengan jin ni ilmu dia power tuan-tuan. Iblis ni, lepas ni aku tutup. Iblis ni ulama cakap apa? Siapa yang tak sembahyang fardu 5 waktu, siapa yang meringan-ringankan sembahyang, siapa tak ambil barat tentang solat fardu, orang ni lebih teruk daripada iblis laknatullah. Ulama cakap. Kenapa? Iblis pun dia sembahyang. Iblis sembahyang. Iblis ni sebab dia keluar daripada syurga Allah sebab apa? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia sebab tak mahu sujud atas perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Siapa tak semayang lebih teruk daripada iblis. Siapa hidup dalam rumah, berkawan dalam rumah, ada kawan tak semayang, rumah ni tak berkat. Kalau suami isteri, suami tak semayang, kalau isteri semayang, rumah ni tak berkat. Kalau suami semayang, isteri tak semayang, rumah ni tak berkat. Ada je tentang keberkatan dalam rumah ni, ada yang tak berkat. Ada, kadang ada je yang tak kena tuan-tuan Jaga sungguh tentang semayang. Wallahu alam. Cukup sampai kat sini tuan-tuan. Baru baris yang kedua ya. InsyaAllah nanti bulan depan aku bawa kitab ni, tuan-tuan bawa duit siap-siap ya. RM10 sahaja aku carikan kitab ni ya. Ini kitab tua dah, sebab kita dah bertahun ngaji kat sini, cuma kita ambil ni cedok sana cedok sini. Senang kita biar bertalaki sungguh-sungguh. Ada benda yang kita bertalaki, nanti balik senang boleh muzakarah tuan-tuan ya. Macam biasa tuan-tuan, dekat luar ada kasturi kijang, ada ubat mata ruqyah Zamzam, ada habatus sauda, ada madu lebah. Madu lebah ni tuan-tuan nampak macam biasa. Dalam hadis sebab apa? Rumah sahabat Nabi, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tak ada madu lebah.
Bila dah madu lebah ni berada dalam rumah, di antara salah satunya rumah itu dibenci oleh jin sebab madu lebah adalah ubat. Tuan-tuan, ya. Ambil dekat luar tu seorang satu tapi dah ambil bayar. Itu je, tuan-tuan, ya. Kasri kejang ni tuan-tuan selalu hidu, taruh sini, sini hidu. Dia menguatkan roh, menguatkan dalaman. Bila roh kuat, virus susah nak masuk. Kalau sesama hidu sedut sakit lelah hidu sakit paru-paru hidu dan sapu dekat dada. Tuan-tuan, ni kelebihan kasri kejang. Jantung dan menguatkan jantung. Dah banyak orang buat testimoni tentang kasri kejang, tuan-tuan. Ya, tapi hati-hati kalau beli di Facebook, hati-hati yang campur, yang bukan asli, tuan-tuan. Itu je kena hati-hati. Bila saya cukup sampai kat sini, jadi sebelum tutup, saat ada terkasar bahasa, ada tersilap, hukum dan hakam ada tersasar, ayat Quran ada tersilap, aku minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan semua kita dalam keredaan Allah, dalam keampunan Allah. Kita ada tabur madrasah, tuan-tuan infaklah untuk madrasah kami, tuan anak yatim, ibu tunggal, orang susah, mu'alaf, ya, untuk urusan beli-beli kitab di madrasah, untuk bayar bil air, bil api, masjid, surau. Tuan-tuan senang mengalir saham dekat dalam kubur. Budak-budak tu baca kitab, budak pelajar tu baca Quran, tuan-tuan dapat saham, ya. Aku cairkan dana, tuan-tuan masuk dalam tu, nanti balik aku sadukan. InsyaAllah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.